Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan ada forum yang bertajuk naratif cerita di sebalik pelajar menyaman guru ini, dan kita memerungkai bukan sekadar daripada sudut daripada pelajar itu sendiri, daripada organisasi tiada guru yang menggerakkan kempen untuk pelajar ini, tetapi kita juga ingin melihat bagaimana perkara ini daripada sudut undang-undang, daripada sudut hak asasi manusia atau hak asasi kanak-kanak itu sendiri. Jadi kepada kawan-kawan yang melihat forum pada malam ini, kita minta tolong share, kongsikan kepada ramai lagi kawan-kawan yang lain, dan kalau boleh mention juga, sebut kawan-kawan di komen supaya kita boleh mengajak lebih ramai lagi orang untuk menonton forum ini. Saya fikir forum ini sangat penting kerana ramai orang di luar di sana ketika dua kali, satu Siti Nafirah, anak Sabah itu sendiri, yang mana dia keluar di media sosial, di bermacam-macam media, ramai masyarakat yang terkejut, dan baru-baru ini di hujung tahun 2020 juga keluar lagi artikel dan di media yang mana mengatakan 3 orang pelajar menyaman guru yang sama juga. Jadi perkara ini sangat penting untuk dibincangkan supaya kita boleh melihat sebuah keadaan yang adil terhadap semua pihak, adil terhadap anak-anak ini juga, adil juga kepada guru-guru tersebut, adil yang mana keadilan kita dilindungi oleh undang-undang ataupun hak asasi manusia itu sendiri. Jadi sebelum kita bermula, saya minta lagi kawan-kawan yang datang menonton pada malam ini secara langsung untuk tinggalkan komen, sama ada visual, bunyi atau apa sahaja yang anda lihat di kaca telefon anda ataupun laptop ataupun televisyen anda, sama ada okey atau tidak okey, boleh komen-komen. Nanti AJK Technical kita akan melihat sama ada perkara ini ada yang perlu diperbetulkan atau tidak. Seterusnya adalah kita mengajak kawan-kawan yang lain untuk mengajak kawan-kawannya juga, siapa-siapa sahaja, tolong kongsi-kongsikan kepada ramai orang link Facebook ini. Kalau boleh mention, mungkin ada kawan-kawan kita yang dia mau betul tengok forum ini tetapi dia mungkin terlupa ataupun dia ada kerja, jadi perlu diingatkan, boleh mention di komen siapa kawan-kawan kita, dan kita harap lebih ramai orang yang menonton forum ini, kerana forum ini adalah julung-julung kali julung-julung kali diadakan. Ini kira siri pertama lah, siri perintis untuk kita melihat lebih besar persoalan-persoalan pelajar ini menyaman gurunya sendiri. Okey, sebentar lagi kita akan bermula. Jadi kita ambil masa sedikit supaya kawan-kawan boleh komen, lihat bagaimanakah forum ini, visual, bunyi okey atau tidak. Okey, kita akan bermula dalam beberapa detik lagi. Jadi kawan-kawan teruskan kongsi sebanyak mungkin, mention kawan-kawan, sebut kawan-kawan di ruang komen. Dan diingatkan juga kawan-kawan yang lain agar boleh bertanyakan soalan terus sewaktu panel sedang bercakap ataupun dan kita akan bacakan komen-komen saudari-saudara di akhir forum. Nanti kita ada sesi untuk sesi soal jawab lah. Jadi apa sahaja yang terbuku di dalam hati kita boleh terungkai daripada panel malam ini. Kita sangat bertuah ya, kita dihadiri oleh 2 orang panel perempuan yang saya fikir kedudukannya menjadi panel pada malam ini sangat tepat. Satu adalah seorang wartawan, satu lagi seorang bekas peguam dan orang yang masih lagi bergerak di dalam sektor hak asasi itu sendiri.
Okey, kita boleh mulakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada kawan-kawan yang menonton pada malam ini. Malam ini kita ada forum. Forumnya sebenarnya agak panas isu ini sebenarnya. Dia melibatkan banyak benda dan dia banyaklah perspektif ataupun pandangan-pandangan daripada masyarakat. Jadi hadirnya kempen Tiada Guru bersama dengan Borneo Komrad dan Pakos Pras pada malam ini untuk kita sama-sama merungkai persoalan-persoalan ini supaya ianya lebih rinci, supaya boleh dipaham dan kita bagi peluang dan ruang secukupnya kepada masyarakat di luar untuk menilai bagaimanakah isu ini seharusnya dipandang. Okey, untuk mengetahui semuanya, kempen Tiada Guru, tempat di mana kita berforum secara langsung pada malam ini adalah sebuah kempen akademi yang terdiri daripada mangsa itu sendiri. Pelajar-pelajar yang menyaman guru ini, bukan sekadar pelajar yang menyaman ya, tetapi ada kelompok-kelompok pelajar yang bersatu untuk menuntut hak mereka. Seterusnya adalah orang-orang, kumpulan-kumpulan aktivis yang sama-sama menggerakkan guru-guru, ibu bapa dan murid-murid yang lainnya. Jadi sebenarnya kempen ini kebersatuan orang-orang masyarakat kita untuk membuktikan bahawa pendidikan kita pada hari ini ada masalahnya. Mungkin banyak, mungkin sedikit, kita akan rungkaikan sebentar lagi. Jadi teruskan menonton pada malam ini. Okey, hari ini kita sangat bertuah ditemani oleh dua orang wakil daripada bidang masing-masing untuk menerangkan dengan kita bagaimanakah isu ini boleh berlangsung, bukan sekadar tentang isu kanak-kanak ataupun pelajar tadi menyaman, tapi kita mau melihat secara lebih luas daripada aspek-aspek hak asasi atau hak kanak-kanak itu sendiri. Panel kita yang pertama adalah saudari Fika sendiri, yang mana beliau merupakan seorang wartawan dan beliau sangat berpengalaman lah dalam hal-hal advokasi. Beliau juga terlibat di dalam sebuah organisasi undi Sabah dan banyak lagi lah beliau menghadiri forum-forum tentang demokrasi dan sebagainya. Jadi itu sedikit tentang panel kita yang pertama. Panel kita yang kedua adalah saudari Firdaus, yang mana beliau merupakan ketua strategik hak asasi manusia di Malaysia Center for Constitutionalism and Human Rights, MCCHR, dan beliau ini merupakan seorang bekas peguam sebenarnya. Sebelum ini dia merupakan bekas peguam dan juga ahli majlis peguam, di mana beliau dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa undang-undang perlembagaan, pengerusi bersama jawatan kuasa hak asasi manusia dan timbalan pengerusi pasukan petugas badan peguam. Jadi sangat panjang sebenarnya. Kalau saya mau bacakan semua tentang Fika dan Firdaus ini, memang sangat besarlah peranan mereka berdua di dalam bidang masing-masing lah. Jadi mungkin kita boleh teruskan. Sebelum itu kita ada mungkin sedikit format lah daripada saya. Formatnya sangat mudah seperti forum-forum yang lain juga. Kita ada beberapa yang saya akan ajukan mengikut masa. Kita tidak mau terlalu panjang juga sebenarnya. Kita mau forum ini berlangsung cepat. Jadi 3 hingga 5 soalan daripada saya sendiri, yang mana saya kutip daripada persoalan-persoalan masyarakat di luar di sana. Jadi soalan itu harus dijawab oleh panel 5 hingga 7 minit dan seterusnya kita akan beralih kepada sesi soal jawab lah. Kita akan ambil 2-3 komen-komen ataupun persoalan-persoalan masyarakat di luar. Jadi kawan-kawan boleh komen-komen apa sahaja, kita terbuka sebenarnya. Bersetuju, tidak bersetuju, itu terpulang daripada masing-masing. Hak kita bersuara, berekspresi itu dijamin oleh undang-undang Malaysia itu sendiri. Okey, kita akan pergi kepada persoalan pertama. Saya akan buka kepada saudari Fika. Hai saudari Fika, apa kabar? Hai Mukmin, kabar baik. Wah, terima kasih ya. Pengenalan tadi tu macam wow sangat. Okey, sebenarnya sebelum ni pun saya ada forum juga dengan saudari Fika tentang selepas pilihan raya
Sabah, dan saya nampak bila saya stalk Instagramnya dan dia sangat aktif lah sebenarnya. Jadi kalau kita nampak Saudari Fika sebenarnya antara juru cakap untuk kempen Tiada Guru ini. Sebelum ini pun beliau ada masuk di Astro Awani untuk menyatakan sikap ataupun pandangan-pandangan beliau tentang isu pelajar zaman guru ini. Jadi saya mau tanyakan kepada Saudari Fika. Kempen Tiada Guru ini seingat saya lah dia bermula sekitar tahun 2018 yang mana kes pertama saman dikeluarkan, difailkan oleh seorang pelajar yang kita tidak maulah bagi tahu dia punya sekolah, Siti Nafira ini terhadap gurunya yang mana dia mendakwa bahawa 7 bulan gurunya tidak masuk kelas. Jadi mungkin Saudari Fika boleh mulakan dengan cerita sebenar bagaimanakah naratif plot ceritanya kan sehingga membawa keberanian pelajar ini untuk menyaman guru. Silakan Saudari Fika. Okey, terima kasih Mukmin. Untuk makluman semua, apa-apa yang saya ceritakan sini hanyalah dakwaan dan dakwaan yang akan dibuktikan nanti di mahkamah lah. So dalam kes Siti Nafira, guru bahasa Inggerisnya yang mengajar kelasnya, Encik Muhammad Jainal Jamran, litigan Siti Nafira mendakwa bahawa Encik Jainal tidak masuk ke kelas untuk mengajar dari bulan Februari 2015 sehingga minggu kedua bulan Ogos 2015. So selepas 17 hari bulan Ogos, Encik Jainal masuk ke kelas untuk mengajar tetapi selama seminggu sahaja. Tetapi lepas seminggu itu Siti Nafira mendakwa bahawa Encik Jainal kembali ponteng kelas dan tidak masuk untuk mengajar sehingga sesi persekolahan tamat pada tahun itu. Sebulan selepas Encik Jainal mula ponteng kelas, iaitu pada bulan Mac, aduan telah dibuat kepada Pejabat Pendidikan Daerah di Kota Belud, Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia, dan semestinya aduan juga telah dibuat ke pihak sekolah Siti Nafira. So baru 1 bulan Encik Jainal tidak hadir ke kelas dan laporan sudah dibuat kepada pihak-pihak yang relevan. Malangnya Siti Nafira mendakwa lagi bahawa langsung tiada tindakan yang diambil oleh mana-mana pihak. Tiada tindakan di sini bermaksud tiada tindakan terhadap Encik Jainal kerana ponteng sebab dalam sepanjang masa ni Encik Jainal masih menerima gaji yang penuh walaupun sudah berbulan-bulan didakwa tidak masuk kelas dan tidak mengajar. Dan pihak sekolah juga didakwa tidak menugaskan mana-mana guru ganti untuk mengajar kelas Siti Nafira sepanjang masa ini. Lebih teruk lagi ialah dakwaan ugutan dan penipuan dari pengetua SMK sekolah Siti Nafira itu kerana membohong dan mengatakan bahawa Encik Jainal baru ponteng kelas selama 2 minggu. Padahal pada ketika itu sudah masuk penghujung bulan Ogos dan Encik Jainal mula ponteng sejak bulan Februari lagi. Dakwaan penipuan ini juga dilakukan oleh pihak PPD dan seterusnya pengetua mengugut kelas Siti Nafira untuk menandatangani dokumen yang didakwa menyatakan perkara baik-baik tentang Encik Jainal dan menjanji akan memberikan kelas itu guru ganti. Tapi ini pun rupanya pembohongan juga kerana kelas itu tidak menerima mana-mana guru ganti. Dan apa yang berlaku dalam kes ini, dakwaan yang berlaku dalam kes ini, jelas menunjukkan lapisan rasuah dan salah guna kuasa yang berlaku. Banyak pihak atasan terlibat untuk menutup kes ini, tidak mengulas tentangnya dan tidak selesaikan atau mengambil tindakan. Mereka membenarkan kelas Siti Nafira berlanjutan tanpa guru bahasa Inggeris sehingga boleh dikatakan kehilangan 1 tahun pendidikan bahasa Inggeris. Dengan korupsi yang terang-terang ni dan penyalahgunaan kuasa, kes litigasi kepentingan awam menjadi berpuluh kali ganda lebih penting. Mesti ramai yang tertanya kenapa Siti Nafira mengambil tindakan sampai mau menyaman guru dia.
mengambil tindakan undang-undang sebenarnya ialah jalan yang terakhir bagi Siti Nafira untuk mencari keadilan. Dia telah melalui saluran yang betul. Dia mengadu ke sekolah, dia mengadu ke pihak PPD, Jabatan Pendidikan dan sampai ke kementerian juga, tapi tiada tindakan yang diambil. So, akhirnya Siti Nafira dan rakan-rakannya kehilangan 1 tahun pendidikan. Tiada undang-undang, tindakan undang-undang ialah jalan yang terakhir untuk Nafira. Dan 2 tahun kemudian, 3 lagi bekas pelajar di sekolah yang sama, so boleh kira junior Siti Nafira ni, 3 orang lagi membuat tuntutan yang sama terhadap defendant yang sama, iaitu Encik Jainal, kerana didakwa melakukan kesalahan yang sama, iaitu tidak masuk ke kelas dan tidak mengajar juga. So ini membuktikan lagi betapa pentingnya litigasi kepentingan awam kerana keberanian Siti Nafira memberi inspirasi kepada orang lain, kepada 3 pelajar ini yang itu junior-junior dia dari sekolah yang sama untuk turut mencari keadilan. Yang lebih penting ialah hakikat bahawa walaupun setelah kes pertama berlaku, ada keperluan untuk tuntutan yang kedua kerana defendant yang sama dituduh melakukan kesalahan yang sama yang menggambarkan bahawa jika tuntutan ini benar, sistem yang ada pada hari ini terus melindungi guru yang tidak bertanggungjawab dan membiarkan korupsi dan salah guna kuasa terus berlaku dalam sistem pendidikan. Terbuktilah bahawa litigasi kepentingan awam sangat penting untuk mencari keadilan. Tetapi yang lebih penting ialah mesej bahawa kita tidak perlu takut untuk menentang satu sistem yang menindas pelajar sekolah yang merupakan generasi masa depan negara, terutamanya pelajar dari komuniti marginal yang sudah mengalami jurang yang sangat luas dalam pendidikan. Mereka terus ditindas dan tidak mendapatkan pendidikan berkualiti kerana berlakunya rasuah yang mendalam, yang berlapisan ini. So, kempen ini mengatakan tiada lagi berdiam, tiada lagi penindasan dan tiada lagi penderitaan. Bangkit dan bersuara untuk mencari keadilan. Terima kasih Saudari Fika. Bangkit ya. Untuk mencari keadilan kita. Okey, kalau kita nampak, terima kasih banyak-banyak Saudari Fika. Saya sangat terkejutlah sebenarnya dengan isu ini, bukan sekadar Siti Nafira kan, tetapi selepas itu junior daripada Siti Nafira itu pun dia juga mereka juga bangkit. Sekelompok pelajar ini bangkit untuk menyatakan sikap mereka bahawa mereka mahukan pendidikan yang berkualiti. Mereka mahu pelajar mereka masuk. Yang mana saya baca artikel-artikel daripada media-media, ada yang gagal. Mereka sebenarnya mahukan kelas seperti orang-orang lain dan sebagainya. Jadi menarik juga apa yang dikatakan oleh Saudari Fika tadi, yang mana bukanlah Siti Nafira dengan kawan-kawan junior yang lain itu tiba-tiba terus mau saman gurunya. Tidak. Ada langkah-langkah perbincangan di dalam sekolah dulu, laporan-laporan tertutup dibuat dan sebagainya. Tetapi ya, kita sendiri faham mungkin keadaan itu tidak memihak kepada anak-anak ini, anak-anak pelajar kita ini. Jadi itulah sebabnya ada tindakan daripada keberanian daripada Siti Nafira ini untuk memandangkan isu ini ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu di mahkamah. Okey, kita seterusnya kepada panel yang kedua kita, Saudari Firdaus, yang mana kita nampak Saudari Firdaus ini bekas peguam. Kita panggil orang yang betul-betul rinci tentang persoalan-persoalan yang kita mau bongkar ini. Jadi selaku bekas peguam dan sekarang ini yang menggerakkan salah sebuah NGO hak asasi, berbalik kepada soalan juga Saudari Fika tadi, kesinambungannya. Saya sebagai guru di sekolah alternatif dan juga aktivis yang menjalankan projek-projek pendidikan dan hak-hak kanak-kanak. Kita sebenarnya melihat kanak-kanak di Malaysia ini agak sukarlah sebenarnya untuk
mendapatkan keadilan sebenarnya? Kalau kita nampak tadi Fika cakap macam mana anak-anak ni diugut, dipaksa untuk menyatakan di dalam borang surat supaya menyatakan baik kepada guru-guru tadi dan sebagainya. Jadi apa pandangan saudari? Adakah betul-betul sukar kita mau menuntut hak asasi, hak kanak-kanak di Malaysia ini atau bagaimana? Silakan saudari. Terima kasih saudara Mukmin. Jadi persoalan yang saudara Mukmin utarakan tadi akan saya kupas daripada dua perspektif, ya. Dua perspektif yang berkait. Perspektif pertama adalah persoalan mengapa sukar untuk kita mendapat keadilan apabila isu itu adalah berkenaan dengan satu isu pencabulan hak asasi kita. Ya, tak kisahlah isu pendidikan ke ataupun isu contohnya isu kesamarataan gender ke ataupun mungkin juga isu lain berkenaan dengan hak kepada kebebasan diri ke. Secara amnya apabila isu itu melibatkan kepentingan awam, dapat dilihat bahawa terdapat kesukaran ataupun cabaran untuk mendapatkan keadilan. Itu adalah perspektif pertama. Perspektif kedua baru saya akan fokuskan lagi kepada isu ini, isu berkaitan kanak-kanak mengapa sukar untuk mendapat keadilan. Jadi perspektif pertama yang saya sebut tadi, mengapa apabila terdapat satu isu yang menyentuh kepentingan awam, ya, dan secara spesifiknya menyentuh hak asasi kita, ya. Ada beberapa faktor kenapa sukar untuk mendapatkan keadilan bagi kita menegakkan hak asasi kita. Dan beberapa faktor ini telah pun disentuh oleh saudari Fika sebentar tadi, dan terutamanya apa yang saudari Fika sebut tadi adalah perasaan takut dan bimbang itu. Perasaan takut dan bimbang ini disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya nombor satu, kalau saya bawa kes ni di mahkamah, kalau saya kalah nanti saya kena tanggung kos. Saya tak ada duit banyak tu. Itu satu, financial repercussion, kita rasa takut dan bimbang daripada segi kewangan. Dan yang kedua, political repercussion, kita takut ada impak yang kena pada kita, pada keluarga kita, ya, apabila sesuatu kes itu mempunyai political dimension, dan juga terutamanya jika sesuatu kes itu melibatkan seseorang yang berpengaruh dan mempunyai kuasa politik. Jadi itu adalah lagi satu cabaran mengapa sukar untuk mendapatkan keadilan, ya. Dan juga ada juga rasa takut dan bimbang terhadap keselamatan diri dan juga keluarga, ya, kerana macam saya cakap tadi, selalunya kes-kes yang melibatkan penyalahgunaan kuasa, kes-kes yang melibatkan litigasi kepentingan awam ini melibatkan orang-orang yang berpengaruh. Jadi kita rasa takut, ya, sama ada akan ada kemungkinan bahawa pengaruh yang ada pada orang tersebut, ya, boleh digunakan terhadap diri dan juga keluarga. Jadi ada rasa takut dan bimbang itu. Selain daripada itu, terdapat juga satu, nak kata budaya pun boleh, kita boleh juga sifatkan kepada sebagai itu, terutamanya bila kita bercakap mengenai situasi birokrasi di mana orang tu dah lama kenal sesama sendiri, dan budaya di sini merujuk kepada saya tolong kamu, kamu tolong saya. So mungkin juga ada budaya di situ yang di mana jika ada sesuatu kesalahan yang diketengahkan, yang mahu diperbetulkan, kurang sokongan di situ kerana budaya nak mahu tolong ni lebih
lebih kuat. Dan tolong di sini juga bukan kalau tolong ke arah kebaikan tak apa, tapi ini tolong untuk melindungi perkara yang salah seperti yang berlaku dalam kes ini. Okey, itu adalah daripada perspektif pertama. Perspektif kedua, kenapa sukar untuk kanak-kanak mendapatkan keadilan adalah kerana jika kita dua isu saya nak ketengahkan di sini. Yang pertama adalah mengenai hak asasi kanak-kanak itu sendiri. Apa yang dapat kita lihat adalah betapa rendahnya penghargaan dan juga pemahaman kita mengenai hak asasi kanak-kanak. Kita selalu menyebut mengenai hak asasi manusia, tapi berapa ramai di Malaysia ini yang memahami dan menghargai bahawa kanak-kanak juga mempunyai hak asasi yang patut dipertahankan, termasuklah hak untuk mendapat pendidikan. Dan yang kedua, bagi saya ini juga mempunyai kesanlah yang menyumbang terhadap apa yang berlaku dalam kes yang Saudari Fika sebut tadi adalah mungkin budaya kita kat Malaysia ni di mana kanak-kanak perlu menghormati orang tua. Kanak-kanak tidak boleh melawan orang tua. Jadi bila dengar je, oh ini adalah saman pelajar terhadap guru, semua orang macam terkejut kan? Kenapa terkejut? Sebab bila kita lihat budaya di Malaysia ini yang melibatkan hubungan antara kanak-kanak dan juga orang lebih tua, nampak seperti tidak boleh diterima. Jadi bagi saya kat sini adalah kalau kita hargai bahawa kanak-kanak juga mempunyai hak asasi, kita juga perlu menerima bahawa jika hak asasi itu dicabut oleh orang dewasa, orang lebih tua, kita perlu pertahankan hak asasi untuk kanak-kanak tersebut. Jadi saya berhenti setakat ini sajalah. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Saudari Firdaus yang mana sudah menerangkan kepada kita semuanya secara terperinci tentang bagaimanakah perkara ini dilihat daripada sudut undang-undang ataupun hak asasi itu sendiri. Bahkan Saudari Firdaus mengatakan sebentar tadi bahawa kita tidak boleh lupa bahawa Malaysia telah juga menandatangani akta kanak-kanak antarabangsa itu sendirilah yang mana menjamin hak berpendidikan. Okey, dan banyaklah yang diulas oleh saudari tadi tentang bagaimanakah ketakutan itu, bagaimana orang yang berpengaruh ini menguatkan lagi ketakutan kepada kanak-kanak itu sendiri, dan bagaimanakah budaya berselindung ataupun melindungi kesalahan-kesalahan tadi. Jadi itu yang agak tragis lah terjadi di dalam masyarakat kita, sehingga kan banyak penindasan terhadap kanak-kanak ini yang sukar kita kedepankan. Jadi banyak faktor yang terjadi terhadap tubuh kanak-kanak itu sendiri yang harus kita lihat. Okey, berbalik kepada persoalan kedua, kepada panel yang kedua, iaitu Saudari Fika. Sebelum itu kawan-kawan boleh teruskan kongsikan sebanyak mungkin kepada orang ramai di luar sana, komen, mention kawan-kawan yang mahu bertanyakan soalan dan sebagainya. Jadi agar lebih ramai lagi orang yang mengetahui bagaimanakah isu ini. Kita membebaskan siapa-siapa mau komen, bersetuju atau tidak bersetuju, boleh tinggalkan komen, tinggalkan persoalan. Biar malam ini kita bongkar secara keseluruhan bagaimanakah naratif perkara ini berlangsung. Okey, Saudari Fika. Kalau saya baca-baca komen, lihat dari banyaklah komen-komen di Facebook, di Instagram, di Twitter, di YouTube itu sendiri, kita lihat rakyat Malaysia ni memandang naratif tentang kes saman pelajar ini seperti kacang lupakan kulit. Bahkan tadi Saudari Firdaus mengatakan yang biasalah kita sebut bagaimana kanak-kanak harus menghormati orang tua.
dan apa lagi kata-kata yang biasa sebenarnya, jangan menderhaka dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya saya nampak, komen-komen yang begini sebenarnya seperti pelajar dan kanak-kanak itu tidak langsung tidak boleh bercakap, bertindak, menyatakan pendirian dia bagaimana situasi hidup dia sendiri. Jadi saya juga melihat di dalam wawancara Astra Awani awal tahun sebenarnya kan, kalau saya tidak silap, di awal tahun baru kita bercakap tentang pendidikan. YB Mazli Malik juga, Dr. Mazli Malik juga terlibat di dalam panel itu. Saudari mengatakan mahu mengakhiri budaya takut. Kalau boleh saya mau bongkar lagi persoalan takut ini. Boleh saudari terangkan lebih lanjut, siapa sebenarnya yang takut? Apakah yang ditakut dan mengapakah mereka ini takut? Silakan. Ya, sebelum tu saya mau ulas sikit apa yang Mukmin cakap tadi yang tentang ni lah, macam budaya kita ni memang kena hormat orang tua. So dalam kes zaman macam pelajar zaman guru ni dilihat sebagai macam menderhaka terhadap guru kan. Tapi saya rasa setiap perkara, I mean everything has a limit. Kalau sudah sampai tahap yang menindas pelajar-pelajar ni, saya rasa tidak wajar pelajar untuk berdiam diri, bukan saja pelajar dan juga orang yang di sekeliling dia. Pelajar-pelajar yang dalam keadaan ini mereka memerlukan support system, mereka memerlukan orang-orang di sekelilingnya untuk menyokong mereka dan memperkasakan mereka, untuk menggalakkan mereka untuk memberanikan diri. So apa yang saya katakan dalam sesi Awani pagi ialah mengakhiri budaya takut bersuara. Berdasarkan pengalaman peribadi lah kan dan juga pemerhatian orang sekeliling saya, budaya takut bersuara ini wujud kerana adanya sistem ataupun normalisasi dari pihak yang lebih superior, yang lebih atasan atau yang lebih berkuasa yang tidak menggalakkan orang di peringkat akar umbi untuk bersuara. Kalau dilihat dalam kehidupan seharian pun, mesti ada orang yang pernah cakap, jangan cakap macam tu, tidak bagus. Mesti ada orang yang tidak menggalakkan kita untuk mempersoalkan sesuatu. Terutamanya kalau sesuatu itu dikira macam sesuatu yang sensitif lah atau controversial kan. So antara contoh yang saya sendiri sering lihat ialah politik. Terutamanya dalam golongan orang lebih muda, sekiranya kita bersuara atau mempersoalkan sesuatu yang berkaitan dengan politik, most of the time kita akan disuruh untuk senyap atau orang sekeliling mungkin akan kata, kamu masih muda, apa yang kamu tahu kan? So dalam kes ni pula, budaya takut bersuara ini dia boleh jadi toksik sebab apabila dinormalisasikan sehingga tidak menggalakkan orang untuk mempersoalkan benda-benda yang menimbulkan kecurigaan, yang tidak disenangi atau yang salah. So dalam kes ini, contoh perkara tersebut ialah dakwaan guru yang ponteng kelas dan tidak mengajar. Dengan lebih terperinci ialah apa yang berlaku kepada Siti Nafira sendiri. Dia dan rakan-rakan didakwa diugut dan dipaksa untuk menandatangani dokumen untuk menutup kes guru ponteng tu. Kenapa benda begini boleh berlaku? Ialah sebab budaya tutup malu atau jaga muka yang telah dinormalisasikan. Macam jangan kamu derhaka begitu kan. Tapi budaya ni menjadi toksik apabila pihak akar umbi ditindas kerana pihak atasan atau pihak yang lebih berkuasa menganggap bahawa orang di akar umbi tidak berupaya untuk melawan balik. So ini yang membolehkan rasuah dan salah guna kuasa dalam pendidikan berleluasa. Memang betul kita kena hormat guru. Saya tidak cakap yang kamu buatlah apa suka hati kamu kan. Tapi dalam kes ini pun Siti Nafira memang sudah melalui proses-proses dan langkah-langkah yang tertentu. Dia mengadu kepada pihak-pihak yang relevan. Tapi again, seperti yang didakwa, tiada apa-apa tindakan yang diambil. So memang betul kita kena hormati guru dan hargai pengorbanan seorang guru. Tapi perumpamaan kacang lupakan kulit itu saya rasa tidak relevan dan tidak boleh dipakai dalam situasi guru tidak memenuhi amanah dan tanggungjawab kepada pelajar. Cuba kalau kita fikir dengan lebih mendalam kan, guru-guru yang tidak bertanggungjawab ini dan gagal memenuhi amanah ini,
juga boleh diumpamakan sebagai kacang lupakan kulit kerana mereka juga pernah menjadi pelajar dan mereka juga pernah menuntut ilmu di sekolah. Mereka telah meraih kebaikan dari sistem pendidikan, tetapi apabila mereka menjadi guru, mereka tidak menurunkan ilmu itu kepada pelajar mereka pula. So kesimpulannya, message yang saya ingin sampaikan ialah there is strength in numbers. So lagi ramai orang dari peringkat akar umbi berani untuk bersuara, lagi kuat impactnya. So contoh yang paling terang ialah Siti Nafira. Dia berani untuk ambil tindakan undang-undang terhadap gurunya sehingga menginspirasikan 3 lagi orang pelajar untuk mengambil tindakan yang sama. Kerana guru yang sama didakwa melakukan kesalahan yang sama. So memang orang atasan ada kuasa dan mereka lebih berpengaruh berbanding kita yang di bawah ni, tapi setiap orang masih terikat kepada undang-undang. Everyone is bound by the law and nobody can run away from that. So kita tidak boleh lari dari undang-undang. Proses menuntut keadilan memang memakan masa, memang memakan tenaga dan juga makan kos. Tapi saya yakin sekiranya kita mengakhiri budaya takut bersuara ini dan sebaliknya bersuara menentang ketidakadilan, kita mampu membawa perubahan, impak yang besar dan impak yang positif. Hak pendidikan bersih dan pendidikan berkualiti itu ialah hak semua orang. Tiada sesiapa pun yang patut mencemari atau merompak hak itu, lebih-lebih lagi dari pelajar marginal. Ya, itu saja Mukmin. Okey, terima kasih banyak-banyak saudari Fika kita yang mana menjawab persoalan nombor 2 tentang budaya takut ya. Sebenarnya benda ini tidak mudah lah sebenarnya kan. Sedangkan kita yang dewasa ini pun bila terjadi hal-hal begitu untuk mau menuntut hak kita pun sangat sukarlah melihat kepada banyak lagi aspek. Tapi menarik apa yang saudari Fika katakan, lagi ramai orang yang bangkit menyatakan keadilan, sebenarnya lagi besar impaknya. Satu orang Siti Nafira mampu mengajak 3 orang lagi juniornya melihat bahawa ini perkara perlu dilunaskan, perlu dibangkitkan. Jadi sangat menarik lah sebenarnya. Jadi kita beralih kepada panel yang kedua, soalan yang kedua kepada saudari Firdaus. Okey, tadi saudari Firdaus ada berkata tentang di dalam Akta Kanak-Kanak Antarabangsa menjamin hak kanak-kanak mendapat pendidikan, bukan sekadar mendapat boleh pergi sekolah tetapi pendidikan yang berkualiti. Jadi apa pandangan saudari? Adakah undang-undang di Malaysia ini betul-betul menjamin hak pendidikan setiap warga negara di Malaysia? Berdasarkan jawapan saudari tadi, jelas ada jaminan untuk hak pendidikan itu. Tetapi mengapa masih ramai lagi orang yang takut dan mungkin adakah undang-undang di Malaysia ini tidak cukup? Apa komentar saudari? Terima kasih saudara Mukmin. Jadi persoalan pertama adalah persoalan daripada segi undang-undang. Adakah terdapat jaminan undang-undang yang mencukupi di negara kita ya untuk menjamin dan mempertahankan hak pendidikan untuk semua kanak-kanak di Malaysia ya. Bila mana terdapat isu berkenaan hak asasi, rujukan utama kita mestilah Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dan di bawah Perlembagaan Persekutuan dapat dilihat ya di bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan menyentuh mengenai fundamental liberty, hak asasi yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan ya. Dan salah satu perkara yang dinyatakan di situ adalah hak untuk hidup, right to life. Dan mahkamah telah menterjemahkan hak untuk hidup itu bukannya sekadar hak untuk kita wujud, hak untuk kita bernafas, bukan, tapi hak untuk hidup secara berkualiti. Dan jika melihat beberapa kes ya di Malaysia dan juga di luar negara telah mengaitkan bahawa
untuk kita mendapatkan pendidikan itu adalah itu adalah termasuk dalam kita untuk melaksanakan ataupun menikmati hak kita untuk hidup secara berkualiti. Jadi itu kita kena ingat. Perkara kedua juga ada menyebut bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan semua orang berhak kepada perlindungan undang-undang secara sama rata. Apakah signifikan jaminan ini? Signifikan jaminan ini menyatakan bahawa jika ada contohnya undang-undang yang menyebut ataupun memperuntukkan mengenai sistem pendidikan, dan undang-undang tersebut mestilah terpakai dan dapat dimanfaatkan oleh semua kanak-kanak di Malaysia. Jadi tidak boleh ada satu situasi di mana undang-undang ataupun sistem pendidikan di Malaysia ini hanya dimanfaatkan oleh sesetengah kanak-kanak di Malaysia tapi bukan semua kanak-kanak. Itu salah, Dan juga dalam perkara 12 di bawah Pilihan Persekutuan juga menyatakan bahawa tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan. Contohnya berkenaan dengan pentadbiran sistem pendidikan tersebut. Jadi kalau kita lihat isu dalam kes ini, persoalan di sini apakah pihak pentadbiran institusi pendidikan Siti Nafirah ini telah lakukan apabila isu ponteng kelas oleh guru ini diutarakan kepada pihak pentadbiran? Adakah tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan ini melindungi Siti Nafirah, melindungi Siti Nafirah dan mempertahankan hak pendidikan beliau? Itu kita tidak lihat dan itu menjadi masalah yang seterusnya menyebabkan kes ini difailkan. So selain daripada itu, kita juga perlu melihat akta pendidikan itu sendiri. Kalau para pendengar berminat boleh tengok sendiri akta pendidikan itu. Di bahagian pendahuluan itu menyatakan visi, misi dan juga aspirasi yang nak dicapai dalam sistem pendidikan negara kita adalah untuk mewujudkan individu yang berilmu pengetahuan, yang berkemahiran tinggi, yang berdaya saing. Jadi kalau kita ada cikgu yang tidak datang kelas untuk mengajar bahasa Inggeris 7 bulan, adakah itu dapat mewujudkan individu yang berdaya saing tinggi, yang berilmu pengetahuan? Itu kita tengok pendahuluan akta pendidikan saja, tak perlu nak pergi jauh pun tak apa. Dan seterusnya ada juga peraturan-peraturan yang memperuntukkan apa yang perlu dilakukan jika mana seorang pegawai awam, dalam kes ini seorang guru, melakukan kesalahan daripada segi tindakan tata tertib yang boleh diambil. Ada peraturan, bukannya tak ada. Jadi soalannya kenapa tindakan tata tertib tidak diambil terhadap guru ini? Dan seperti yang saudara Mukmin sebut tadi, Konvensyen Antarabangsa mengenai hak kanak-kanak kita sudah tanda tangani lama dulu. Tapi adakah kita tanda tangan itu sekadar hendak nampak gah saja di pesada antarabangsa, tapi sebenarnya kita tak menghayati pun. Kerana kalau benarlah kita menghayati apa yang kita tanda tangani, dan situasi ini patutnya tidak boleh diterima dan perlu ada tindakan yang sudah lama diambil, tapi itu tidak berlaku, dan sebagai pengakhiran saya mahu tekankan bahawa di bawah pengisytiharan hak asasi sejagat manusia juga mengatakan bahawa semua orang berhak terhadap hak pendidikan. Kenapa? Kerana hak pendidikan itulah yang menjamin perkembangan seseorang individu to his or her fullest potential. Itu adalah signifikannya hak ini yang diiktiraf di bawah pengisytiharan sejagat hak asasi manusia, yang di mana kita juga di Malaysia juga mengiktiraf UDHR ini, tetapi malangnya tidak dipraktikkan seperti yang kita lihat sekarang. Terima kasih.
Okey, terima kasih banyak-banyak Saudari Firdaus menjawab pada soalan yang kedua kita, bagaimanakah sebenarnya hak pendidikan itu dan adakah undang-undang di Malaysia ini sudah cukup. Dan apa yang saya dengar daripada Saudari Firdaus sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Bahkan bukan sekadar yang undang-undang yang kita buat sendiri khas untuk negara kita, tetapi kita menandatangani perjanjian-perjanjian juga, akta-akta antarabangsa ini. Salah satunya adalah akta kanak-kanak antarabangsa. Jadi menarik apabila Saudari Firdaus mengatakan bahawa adakah kita menandatangani akta kanak-kanak ini menjamin perlindungan untuk kanak-kanak ini hanya untuk mahu melihat gah kita di peringkat global antarabangsa ini, tetapi tidak menghayati sedalam-dalamnya apakah aspirasi daripada akta kanak-kanak antarabangsa itu, yang mana menjamin hak kanak-kanak mendapatkan pendidikan dan pendidikan itu haruslah berkualiti. Okey, sebelum kita pergi kepada persoalan yang ketiga daripada saya minta sekali lagi kepada kawan-kawan, terima kasih kerana tetap sabar, tetap teguh menonton forum pada malam ini. Saya sangatlah hargai usaha kawan-kawan dan saya juga mengharapkan kita dapat mengajak lebih ramai lagi orang, kongsi-kongsikan seramai mungkin, sebanyak mungkin, mention kawan-kawan yang mana patut mereka nampak dan sebagainya. Bagi saya apa daripada Saudari Fika katakan tadi tentang ini bukanlah sekadar kita mahu memburuk-burukkan guru sebenarnya. Saudari Fika menegaskan bahawa setiap anak murid perlu juga menghormati guru-guru. Bahkan kita semua harus menghormati juga orang-orang lain. Guru harus menghormati pelajar, ibu bapa harus menghormati guru, guru harus menghormati ibu bapa dan sebagainya. Kita begitulah. Bahkan siapa-siapa saja makcik pembersihan, cleaner, pakcik security perlu juga dihormati sebenarnya. Dan saya sebenarnya hadir sebagai guru sebenarnya. Jadi hadirnya saya sebagai guru juga mahu melihat, kalaulah saya ego sebagai guru, saya juga tidak mau hadir di forum ini dan saya tidak mau baca dan saya terus melebar anak-anak ini adalah anak yang derhaka dan sebagainya. Tetapi aspirasi kita sebagai guru adalah mahu melihat anak bangsa kita berpotensi untuk membangunkan dirinya. Apabila dia berpotensi untuk membangunkan dirinya daripada pendidikan yang berkualiti tadi, dia mampu membangunkan anak bangsa kita, tanah air kita dan sebagainya. Jadi itu pentingnya forum ini. Jadi tolong kongsi-kongsikan lagi kepada lebih ramai orang. Terima kasih juga yang tetap setia bersama forum kita pada malam ini. Okey, seterusnya adalah saya pergi kepada persoalan yang ketiga. Saudari Fika bersedia? Okey. Okey, soalan yang ketiga, selain isu guru ponteng, kan saya rasa kita perlu pergi lebih besar daripada isu ini. Saya rasa jelas sudah apa yang Fika katakan, naratif bagaimana anak murid ini menyaman dan sebagainya, apa tindakan-tindakan sebelum menyaman, didokong lagi daripada kenyataan-kenyataan undang-undang hak asasi daripada Saudari Firdaus. Jadi selain isu ponteng, kes-kes lain seperti kesalahan seksual dan penderaan fizikal di sekolah seakan-akan mempunyai pattern yang sama. Seperti mangsa didiamkan, bukan sekadar mendiamkan diri, didiamkan oleh beberapa pihak atas aspek tutup mulut dan sebagainya, tutup malu dan sebagainya. Dan sehingga yang tragisnya adalah diancam. Mungkin Saudari Fika boleh komen dengan mengaitkan matlamat kempen dan adakah kempen tiada guru ini, kerana saudari adalah jurucakap kepada kempen tiada guru ini, adakah kempen tiada guru ini hanya berjuang untuk isu guru ponteng saja? Apa komentar Saudari Fika? Ya, dalam kes yang melibatkan salah laku guru atau pihak berkuasa, memang majoriti mangsa diugut dan dilarang untuk mengambil tindakan. Macam yang Saudara Mukmin cakap tadi, didiamkan lagi. Disuruh tidak bersuara, disuruh berdiam diri. Ini yang kami lihat dari kes-kes yang dimaklumkan sendiri kepada kami oleh guru yang bekerja sama dengan kami, ibu bapa dan pelajar sendiri yang menjadi mangsa. Tapi selain itu, saya rasa dalam ruang komen pun ada orang yang mention tadi, selain itu pattern yang sama dalam kes-kes korupsi dan salah laku ialah guru yang bersalah hanya ditugaskan ke tempat lain dan mereka boleh melakukan kesalahan yang sama di tempat baru itu. Saya rasa ini
bukan sesuatu yang baru lah. Saya rasa ini memang ramai orang yang tahu. Banyak artikel tentang ni, there's a lot of news coverage about this, terutamanya dalam kes penderaan atau kes gangguan seksual guru terhadap pelajar. Saya rasa boleh dikatakan dalam semua kes itu, semua guru hanya dipindahkan sekolah, tidak diberhentikan. So, ini sangat problematik sebab tindakan ini tidak menyelesaikan apa-apa. Masalah itu tetap wujud dan akan berlanjutan kerana guru yang bermasalah tidak dikenakan tindakan yang tegas. Sekali lagi, pelajar yang menderita. Ini memang realiti kerana banyak pihak yang memaklumkannya kepada kami. Saya sendiri pernah lihat sewaktu zaman persekolahan saya dan saya yakin orang lain pun ada pengalaman seperti ini. Kalau bukan mereka sendiri yang mengalami, mesti mereka kenal somebody yang pernah mengalami pengalaman ini. So, untuk kes-kes yang lain pula selain kes guru Ponteng ni, slogan Tiada Guru ialah Malaysia bangkit untuk pendidikan bersih. So dengan itu, apa-apa isu yang melibatkan korupsi, yang melibatkan salah guna kuasa adalah sesuatu yang Tiada Guru akan berusaha untuk bawa ke muka keadilan. Kebetulan saja bahawa kempen ini diinspirasikan oleh kes guru Ponteng Ekstrim. Tetapi untuk masa hadapan kempen ini, Tiada Guru sudah tentu akan mendukung lebih banyak isu yang menjurus kepada visi untuk pendidikan bersih seperti yang disebutkan tadi. Sebab pendidikan bersih ni dia bukan setakat guru Ponteng kan, dia banyak lagi isu salah laku guru terhadap pelajar, bukan saja guru tapi juga pihak-pihak berkuasa yang dalam bidang yang berkaitan. So memang ini sesuatu yang akan diperlihatkan oleh kempen Tiada Guru dan mudah-mudahan doakan yang terbaik. Kami akan mencuba sedaya upaya untuk mengutarakan, mendukung isu ini. Ya. Okey, terima kasih kepada saudari Fika. Jadi jelas ya, kempen Tiada Guru ini bukan sekadar fokusnya untuk itu sahaja, bahkan mungkin akan membongkar lebih banyak persoalan-persoalan kerana perkataan yang biasalah kalau kita dengarkan, kalau bukan kita siapa lagi kan. Jadi benda ni sangat penting sebenarnya. Saya juga sebagai guru muda, saya mau melihat pendidikan kita ke arah yang lebih baik sebenarnya. Dan kalau kita nampak banyak kerosakan di dalam sistem pendidikan kita pada hari ini didiamkan dan tidak ada sesiapa pihak yang mahu menyuarakan. Dia agak sensitif dan sebagainya. Samalah isu-isu kanak-kanak tidak ada dokumen anak-anak status ini, tidak dapat pendidikan. Semua orang takut sehingga kan kanak-kanak ini terus menerus dari generasi hingga generasi tidak dapatkan pendidikan. Jadi orang-orang muda lah seperti saudari Fika ini yang mana kita perlukan dan lebih ramai lagi supaya boleh membawa satu naratif yang baru, yang segar di dalam arena demokrasi politik Malaysia ini. Jadi terima kasih kepada saudari Fika. Kita berbalik kepada saudari Firdaus. Okey, saudari Firdaus, berdasarkan jawapan, kejap. Kalau kita nampak kes guru Ponteng di Sabah ini tidak asing lagi. Sabah sebagai negeri paling miskin dan pencapaian SPM paling tercorot seluruh Malaysia. Budaya guru Ponteng yang berleluasa sedikit sebanyak menjejaskan kualiti pendidikan anak-anak di Sabah. Sebenarnya dan kalau kita nampak benda ni yang sebenarnya agak kritikal lah. Jadi kalau kita nampak juga sebenarnya dalam pemerhatian saya, guru-guru yang ada masalah ni, tindakan daripada sistem kita, pentadbiran kita ataupun mungkin KPM kalau boleh saya katakan adalah memindahkan guru ini ke sekolah lain. Bahkan bukan sekadar memindahkan ke sekolah lain tetapi memindahkan pagi ke petang dan sebagainya. Jadi macam akhirnya itu sahaja. Saya banyaklah persoalan saya faham tentang banyak undang-undang yang menjamin guru-guru sehingga kan guru ini susah dipecat dan sebagainya. Sebagai pekerja saya okey, tetapi kalau dia sudah tidak menindas kanak-kanak itu, saya fikir perlu difikirkan semula lah. Jadi
adakah jalan penyelesaian memindahkan guru ini adalah jalan yang terbaik bagi saudari Firdaus? Apa komentar saudari? Terima kasih saudara Mukmin. Bagi saya secara peribadi, ya, tindakan ataupun solusi dengan cara memindahkan masalah, memindahkan guru adalah memindahkan masalah. Sekadar memindahkan masalah bukan menyelesaikan masalah tersebut. Ya, kalau ya pun itu mungkin boleh diterima sebagai solusi jangka masa pendek. Maksud saya di sini adalah untuk menyelesaikan situasi spesifik tersebut, di mana contohnya di kelas ini guru tersebut tidak datang, kita pindahkan guru tersebut. Mungkin selesaikan masalah di situ sahaja, tapi apa jaminan yang kita ada bahawa guru tersebut bila dipindahkan tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan seterusnya memberi kesan terhadap hak pendidikan kanak-kanak lain di sekolah lain contohnya. Itu adalah sebab kenapa bagi saya solusi dengan cara memindahkan guru ini hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga dapat dilihat di ruangan komen apa yang saya baca di sini, ya, ada beberapa yang menyatakan bahawa apa yang perlu disemak dan diperbaharui di sini adalah keseluruhan sistem pendidikan di situ. Di mana nombor satu, ya, memang bagus ada jaminan terhadap pekerjaan untuk mereka yang mereka yang menjadi pendidik di negara ini, bagus. Tapi di mana terdapat kesalahan tata tertib, di mana terdapat situasi di mana amanah dan tanggungjawab tidak dipenuhi, apakah yang mekanisme yang ada dalam sistem itu. Dan mekanisme dengan cara memindahkan guru ini bukanlah long term solution dan juga effective solution untuk kita menjamin hak pendidikan kanak-kanak di Malaysia. Ada banyak beberapa faktor lagi yang perlu dilihat jika kita benar-benar sincere ataupun benar-benar serius untuk menangani isu ini. Sebagai contoh, mengapa guru tersebut tidak datang ke kelas? Adakah kerana ada kurangnya pentadbiran yang serius, ya, jika mana terdapat kelakuan ataupun kesalahan tata tertib? Itu satu. Dan nombor dua, mungkin tidak ada mekanisme yang melindungi pemberi maklumat dalam hal ini. Murid-murid yang telah mengetengahkan isu ini, tidak ada sistem pelindungan untuk mereka berasa selamat untuk membangkitkan isu ini. Itu adalah beberapa perkara yang perlu dilihat jika kita serius untuk menangani isu ini, bukan sekadar memindahkan guru. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari Firdaus. Mungkin saya mau tambah sedikit lagi soalan kepada saudari Firdaus. Tadi saudari Fika ada bercakap tentang sistem sokongan, support system. Jadi kalau kita membicarakan tentang sistem sokongan ini untuk mangsa ataupun komuniti, dan saudari pun kata tadi tentang orang yang mau melaporkan ini berasa takut dan sebagainya. Jadi bagaimana komuniti mendapat apa nasihat dan bantuan perundangan yang saudari boleh fikirkan? Bagaimana mereka ini boleh dibantu? Okey, jadi bagi saya melihat isu guru ponteng sekolah ini bukannya sekadar isu sekolah, bukannya sekadar isu pendidikan. Bagi saya ini adalah isu masyarakat. Kerana masyarakat kita ini kalau boleh tak nak kecoh-kecoh. Walaupun isu yang tak nak dikecohkan itu adalah menyentuh mengenai pencabulan hak asasi kita sendiri, hak asasi yang telah dijamin oleh undang-undang tertinggi negara kita sendiri. Jadi apa yang saya nak katakan di sini adalah kita perlu
ya, kita perlu melakukan kita perlu melihat dalam diri kita sendiri, ya, kita perlu buat self reflection and see and basically tell ourselves that adalah kalau kita hendak menuntut hak kita, itu bukanlah perkara yang salah, itu adalah perkara yang benar, dan kita perlu berani untuk melakukan perkara yang benar. We tell ourselves that and we tell our friends that, and kalau kita tahu mana-mana kawan di sana, ya, rakan di sana yang dalam situasi yang sama, ya, make sure kesedaran mengenai undang-undang, kesedaran mengenai keperluan untuk menegakkan hak asasi ini kita sama-sama peringatkan. Jadi apa yang saya nak cakap di sini adalah berkenaan sistem sokongan. Soalan saudara Mukmin tadi adalah, ya, betapa pentingnya kita untuk mencari orang yang sama ada bersimpati dengan isu kita ataupun orang yang berkongsi situasi kita sama-sama wujudkan sistem sokongan ini, kerana macam saudara Fika cakap tadi, strength in numbers, ya, jadi kita boleh sama-sama brainstorm, sama-sama berbincang mengenai strategi apa yang boleh dilakukan. Itu adalah pentingnya kita mencari ally lah, mencari sekutu dalam kita memikirkan persoalan, ya, kepada isu pencabulan hak asasi kita. Itu satu. Dan yang kedua, juga perlu meningkatkan pengetahuan kita mengenai apa yang boleh dilakukan jika terdapat pencabulan hak asasi pendidikan. Itu satu. Ada banyak lagi hak asasi kita. Jika hak asasi kita dicabut, mana kita boleh pergi. Ada banyak badan-badan bukan kerajaan, NGO yang memperjuangkan hak asasi, dan bukan saja memperjuangkan, yang juga menawarkan khidmat guaman secara sama ada secara percuma ataupun secara kurang bayaran daripada biasa, ya. Jadi boleh tengok, boleh buat kajian mana NGO ini dan apa isu yang diperjuangkan dan diketengahkan NGO ini. Jadi boleh approach NGO ini. Dan yang ketiga, di mana isu itu melibatkan isu undang-undang, contohnya hak asasi pendidikan, kan, mendapatkan pendidikan. Boleh juga approach badan-badan peguam. Contohnya kalau di Semenanjung ada Malaysian Bar, kalau di Sabah ada Sabah Law Society, kalau di Sarawak ada Advocates Association of Sarawak. Boleh juga pergi ke badan peguam dan ketengahkan isu tersebut. Juga terdapat Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, mandat utama dia adalah untuk menegakkan hak asasi seperti yang telah dimaktubkan dalam pengisytiharan Sejagat Hak Asasi Manusia. Dan saya sebut tadi perkara 26 dalam pengisytiharan menyebut mengenai hak asasi pendidikan. Jadi boleh buat aduan di Suhakam juga. Jadi ini adalah antara pilihan-pilihannya yang ada di luar sana untuk menguatkan lagi sistem sokongan dan juga mendapatkan bantuan atau nasihat guaman jika mana terdapat isu pencabulan hak asasi anda. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari Firdaus, dan saya fikir kempen Tiada Guru juga antara support system yang kita ada sekarang sebenarnya, dan saya fikir ini sangat-sangat bagus. Dan saudari Firdaus mengatakan Suhakam sebenarnya sangat bagus, sangat terbuka. Saya ada pengalaman yang banyak dengan Suhakam bercakap tentang hak asasi ini. Kalau kawan-kawan boleh sahaja pergi ke pejabat mereka sangat mesra, dan kita banyak lagi NGO-NGO di luar sana, badan-badan peguam yang mana saudari Firdaus katakan tadi ada yang sanggup pro bono, tidak bayaran ataupun mengurangkan bayaran, ada semuanya. Dan kalau tentang bayaran, kawan-kawan jangan risau, cari NGO-NGO, kita ada Pakos Trust, kita ada Borneo Komrad, kita ada Tiada Guru, ada banyak, MCCSR pun ada, banyak. Kita boleh bantu kawan-kawan di luar sana bagaimanakah kita mahu menegakkan sesuatu perkara lah. Jadi menarik juga tentang persoalan yang awal lagi sikit, tentang saudari mengatakan bahawa memindahkan guru ini hanyalah
mungkin jangka masa pendek harus ada lagi jangka masa panjang punya jawapan ataupun tindakan, kerana kita seakan memindahkan sahaja masalah. Kalau guru itu ponteng di satu tempat, pindahkan ke sekolah lain, dia akan ponteng lagi. Ataupun kalau itu guru ponteng, bayangkan kalau dia ada masalah mental mungkin, ataupun dia ada masalah sexual harassment. Jadi kalau kita pindahkan, bukankah itu berbahaya dan sebagainya. Jadi kita akan beralih kepada sesi soal jawab. Banyak persoalan daripada saya yang sudah dijawab dengan tuntas daripada panel-panel. Jadi kita akan pergi kepada soalan-soalan daripada media sosial lah. Jadi saya harap kawan-kawan boleh terus setia. Jadi teknikal kita di belakang tabir, di belakang pentas kita ada saudara Hizat daripada kawan suara mahasiswa. Jadi sebelum itu saya bacakan soalan daripada saudari Syakila Zain. Saya mengharap kawan-kawan teruskan kongsikan komen-komen apa sahaja. Kita sebenarnya di belakang ini ada anak-anak yang sedang meminta ataupun mahu dukungan daripada kita semua sebenarnya. Jadi saya harapkan ada lebih ramai orang yang masuk. Saya nampak di komen-komen, secara jujur saya katakan ada guru-guru, ada aktivis. Syakila Zain adalah aktivis daripada kuasa Persatuan Sahabat Alam daripada Semenanjung Malaysia. Jadi forum kita sangat-sangat besar pada malam ini, dihadiri oleh peguam, dihadiri oleh aktivis, dihadiri oleh pelajar, dihadiri oleh guru-guru, dihadiri oleh bermacam-macam lapisan masyarakat. Terima kasih semuanya. Okey, kita akan bacakan soalan yang pertama daripada saudari Syakila Zain, sahabat saya juga daripada kuasa. Perlukah kita ajarkan tentang rasuah? Ada model khas untuk mengajar tentang isu ini kepada pelajar sekolah supaya mereka familiar dan tahu nak buat apa jika berlaku kes seperti ini selepas ini. Mungkin soalan ini saya boleh tanyakan kepada Firdaus. Okey, ini idea bernas. Cuma saya tidak pasti dari segi praktikal, kerana macam ni. Kerana jika mana kita develop modul ini daripada let's say 10 sekolah, adakah kesemua 10 sekolah bersedia untuk modul ini dilaksanakan di sekolah mereka? Bagi saya, at the background of this whole case and this whole issue adalah budaya melindungi sesama sendiri, sesama dalam pentadbiran pendidikan tersebut. Jadi kalau budaya itu kuat, ada kemungkinan sekolah tersebut tidak akan membenarkan modul yang bagi saya idea baik ni dijalankan. Jadi modul ini kalau ada badan bukan kerajaan ataupun contohnya movement seperti kempen Tiada Guru untuk develop modul ini, bagi saya perlu, kerana berapa ramai kanak-kanak di luar sana, berapa ramai bukan saja kanak-kanak, berapa ramai masyarakat Malaysia di luar sana yang sedar akan hak mereka, satu, dan sedar akan kepentingan untuk mempertahankan hak mereka. Jadi kalau ada ruang dan peluang untuk membuat modul tersebut, why not, kita patut buat. Terima kasih. Okey, menarik soalan daripada saudari Syakila. Betul, apa-apa benda sebenarnya perlu dimasukkan di dalam sistem pendidikan kita sebenarnya, mengajarkan anak-anak mengetahui, sebab kita tidak tahu sebenarnya macam mana anak-anak ini mahu mengetahui ataupun ruang untuk mengetahui hal-hal tentang hak asasi itu sendirilah. Jadi terima kasih Firdaus. Seterusnya daripada saudari Syakila Zain lagi. Saudari Syakila Zain sangat aktif malam ini. Saya nampak komen-komen yang sangat banyak, sangat aktif. Dan terima kasih kepada saudari Syakila Zain. Sekali lagi daripada Syakila Zain, apa alasan cikgu tersebut tidak masuk? Sakit atau apa? Mungkin secara ringkas daripada saudari Fika. So ini sebenarnya kan sangat funny lah pada saya, sebab dalam kes Siti Nafira ni
defendant guru yang didakwa ponteng selama berbulan-bulan tu sebenarnya dia datang ke sekolah tau. Dia datang ke sekolah tapi dia tidak masuk kelas, dia tidak mengajar. So dari segi alasan tu saya rasa memang tiadalah alasan yang munasabah kenapa dia tidak masuk kelas sampai berbulan-bulan. Mungkin kalau selama beberapa minggu tu boleh dimaafkan lagi atau mungkin ada lagi penjelasan dia kan. Tapi kalau sudah sampai berbulan-bulan, dia 7 bulan berturut-turut. Kalau kita tidak kira berturut-turut, dia lebih kurang 9 bulan guru ni tidak masuk kelas dan tidak mengajar. So itulah dari segi alasan tu memang tiadalah alasan munasabah. Kalau dari apa yang saya lihat dari fakta kes ni dan dakwaan tuntutan yang dibuat oleh litigan, tiada alasan yang munasabah pun sebab kalau kita lihat macam secara logik pun kan dari as an outsider macam kalau sekadar pemerhati kan kalau sampai berbulan-bulan tu memang tidak munasabah lah guru tidak masuk kelas dan tidak mengajar dan kita juga tidak boleh lupa pihak sekolah, pengetua dan juga pihak pengetua tidak mengambil tindakan. Itu yang didakwa juga oleh litigan. Dan pihak PPD, JPN dan KPM, pihak-pihak yang relevan ini yang telah menerima aduan selama berbulan-bulan dan masa kes ni, masa guru itu baru mula tidak hadir ke kelas, sudah dibuat aduan. Tapi again, tiada tindakan yang diambil. Mereka seolah-olah backup ataupun mau tutup kes lah, senang cerita kan. Dorang macam there are these like layers of corruption lah I would say because memang tiada tindakan yang diambil dan kalau dari segi alasan pula saya rasa kalau berbulan-bulan tu tiadalah sepatutnya tiada sebab kenapa guru itu tidak hadir dan lagi-lagi yang lagi sedih tu ialah tiada guru ganti pun yang di-offer atau diberi kepada kelas ni. So yalah dari segi alasan tu kalau dalam kes ini secara spesifik tiada alasan kenapa guru tu tidak masuk kelas sebab dia datang ke sekolah tapi dia tidak masuk kelas. Okey, terima kasih kepada saudari Fika. Dia pelik tapi benda ni berlangsung ya. Berlangsung ekstrim sebenarnya. Kalau kita nampak, saya sebagai guru bukan saya mau memburukkan guru-guru di luar sana kerana kalau ada kan komen-komen yang mengatakan bahawa ini akan menconteng arang dan sebagainya. Saya guru dan kawan-kawan yang lain yang mendokong ini juga guru sebenarnya. Benda ini kita tidak boleh nilai sebagai merosakkan nama dan sebagainya. Kita semua manusia, siapa-siapa di mana-mana bidang ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik ni kita cuba untuk memperbaiki dia. Jadi sebenarnya memang agak pelik dia datang ke sekolah tetapi tidak berbuat apa-apa. Dia seolah tidak mempedulikan kelas tu. Kalau kita nampak benda ni bukanlah luar biasa manapun. Kalau kita nampak sebab dia sudah jadi normalisasi kan. Guru-guru yang mau dipanggil di kantin asal kelasnya dia mau dipanggil baru dia masuk kelas. Itu berlangsung ataupun kamu buka buku ini, kamu belajarlah tentang ini. Okey, ada kerja ini. Tapi lepak di kantin, di bilik guru dan sebagainya. Ini berlangsung sebab kawan-kawan saya di sekolah kebangsaan sendiri komen dan merasa tertekan dengan guru-guru yang pemalas ataupun guru-guru yang tidak bertanggungjawab ini sebenarnya. Ada yang disorong, okey bolehkah masuk kelasku? Sedangkan dia boleh duduk-duduk dan sebagainya. Dan kalau kita nampak di sekolah-sekolah di Sabah ni, banyak kelas-kelas kosong, murid bising dan sebagainya. Sampai guru-guru lain terpaksa suruh diam dan sebagainya. Mana guru ni? Kenapa ada kelas yang dengan ekstrimnya ditinggalkan berulang-ulang kali? 7 bulan ya, saman yang di file adalah 7 bulan. Kita tak tahu sebelum itu apa yang terjadi. Kan karena junior daripada Siti Nafira juga saman benda yang sama, orang yang sama. Jadi benda ini perlulah ditegakkan. Okey, daripada saudari Gayatri daripada pimpinan seorang mahasiswa Universiti Malaysia Sabah ya, seorang pimpinan mahasiswa. Jadi beliau juga tanyakan soalan, apakah tindakan PIBG sekolah yang terlibat di dalam isu ini? Jadi soalan sesuai untuk Fika. Silakan Fika.
Tindakan PIBG sekolah yang terlibat dalam kes ini, saya rasakan dalam kes ni we have to acknowledge that this case happened in a school in Kota Belud, which is it's a school in a remote area, di mungkin tempat yang awareness dia mungkin kurang. So dalam kes seperti ini kan, dalam community yang seperti itu, saya bukan macam mau pandang rendah ke apa, it's just that maybe we have to acknowledge that mungkin kalau sekolah di bandar ataupun macam sekolah di bandar kan, mungkin PIBG sekolah itu lebih aktif ataupun lebih vokal, lebih berani untuk bersuara. Because these parents in PIBG, macam okay lah, saya bagi contoh macam dari saya secara peribadi kan. I was very fortunate and very privileged that I attended a school in the town area, and the PIBG was very active. And kalau ada apa-apa isu, memang PIBG yang akan perjuangkan dan yang akan question balik kepada pihak sekolah. Tapi saya rasa kalau dalam the reason why these things like can happen and happen for a long period of time in marginalized communities is that these people in power, like the school and the district education office, they realize that it's easy to take advantage of these people and it's easy to silence them. So dari segi kalaupun saya rasa kalaupun pihak PIBG ingin mengambil tindakan, saya rasa mungkin tindakan itu tidak akan kemana-mana, akan disekat di tengah jalan atau mungkin tidak sampai pun di tengah jalan, mungkin langkah pertama sudah akan disekat. Sebab dari segi, if you want to talk about action being taken, tindakan tu memang ada sebab aduan telah dibuat. Lepas hanya sebulan cikgu itu tidak masuk kelas, sudah kena komplain pergi pihak sekolah. Dibuat aduan kepada pihak PPD dan semualah yang relevan kan. Tapi tiada tindakan yang diambil. Sehingga banyak ada juga mesyuarat dalaman, tapi mesyuarat yang tertutup. Tapi again, isu ini tidak kena address, tiada tindakan yang diambil. So dorang tidak mengulas isu ini. Sebaliknya, dakwaan ataupun tuntutan yang dibuat ialah pengetua sekolah itu suruh memalsukan dokumen lagi. So I think that in terms of the PIBG kan, mungkin kalaupun dorang mau ambil tindakan, kemungkinan besar tindakan itu akan disekat dan tidak dapat pergi kemana-mana pun. Okey, terima kasih banyak-banyak Saudari Fika. Dan saya fikir juga daripada PIBG, sebab ini sekolah di dalam daerah atau di dalam kampung itu sendiri kan, dia melibatkan juga ini adalah guru, kadang-kadang keluarga, kenalan dan sebagainya lah. Jadi itu yang terjadilah sekolah-sekolah di pedalaman dan sekolah-sekolah di luar bandar kita sebenarnya. Dan betul Saudari Fika katakan tadi bahawa tidak tahu kuasa PIBG itu di dalam undang-undang kan, di dalam undang-undang pendidikan itu sendiri bagaimana. Jadi mereka kadang-kadang tidak yakin bahawa mereka boleh berbuat sesuatu dan sebagainya. Okey, kita boleh pergi kepada soalan seterusnya jika ada. Okey, ini soalan daripada Khairil Zafri. What's the status of the case? How can member of the public support the campaign? Mungkin Saudari Fika sekali lagi. Okay, so at this juncture, yeah, thank you. At this juncture, I would like to encourage everyone to visit the Tiada Guru website. It's tiada.guru. So sebenarnya banyak maklumat dan banyak sumber yang terdapat di laman web tersebut. So you can go to the website and there is a lot of information and resources for you to access there. If I'm not mistaken, in the case of these litigants, dalam kes Siti Nafira dan juga 3 pelajar yang datang kemudian, they are in the case of Siti Nafira, we're waiting for a new court date. Sebab sekarang pun mahkamah pun susah sikit mau proses-proses tu susah mau berjalan seperti biasa disebabkan oleh MCO dan juga darurat. So memang banyak kali sudah tarik itu ditunda dan diberi tarik baru. So we are waiting for that.
And as for the second case, the three other litigants that came after Siti Nafira, if I'm not mistaken, they had just filed the case in court. So dari segi sokongan atau bantuan apa yang boleh, macam mana rakyat yang menyokong kempen ini kan, macam mana boleh Nila, what can you do to show your support? I always believe that we have to start at the ground. We have to have a good foundation. So kita kena mulakan dengan gerakan di peringkat akar umbi. So itulah apa yang kita lakukan malam ni kan dengan forum ni. So kita kena beranikan diri untuk membincangkan topik ini terlebih dahulu. Saya selalu percaya ya apa-apa inisiatif yang untuk mencapai impak yang besar dan membawa perubahan yang positif harus bermula dengan asas yang kukuh. Kita kena betul-betul faham kepentingan sesuatu yang kita perjuangkan itu. So dalam kes ini ialah pendidikan yang bersih, pendidikan yang berkualiti. Kemudian kita memerlukan sokongan atau ally. So macam yang saudari Firdaus katakan awal-awal tadi lagi tentang support system tu, yes, that's very important. So we need allies, we need people who believe in the same cause, like-minded people. Kita perlu membina solidarity. Itu juga antara tujuan forum ni, untuk menyampaikan message kepada lebih ramai orang, dan itu pentingnya kita meneruskan perbualan ini untuk memperluaskan rangkaian orang yang bersolidarity dengan kita, to widen our network of like-minded people, of allies who are willing to advocate for the cause as we are. So apabila kita memiliki kekuatan dalam jumlah, kita kemudian dapat menyusun semula perbincangan mengenai rasuah dalam pendidikan. So when we have strength in numbers, we are then able to restructure this conversation or redirect this narrative. So macam apa yang Mukmin cakap tadi juga kan, ada sesetengah pihak yang mengatakan kes ini seolah-olah menconteng arang kepada reputasi guru-guru. But I think that as a society, we should be looking at it in a way yang, how is it that we as a society have allowed this issue to prolong and to happen for decades? Because this is not something new. This is something that has been happening for 30 over years. And again, if you go to our website, there's a 30-year history of this, extreme teacher absenteeism and corruption and abuse of power in education. So why is it that when there is an issue, we tend to victim blame? We tend to look at it yang, kenapa ba dorang mau kasih besar-besarkan ni isu? Kenapa ba kamu mau macam mencari masalah? Tapi sebenarnya, macam mana kita sebagai masyarakat telah membenarkan isu-isu dan masalah ini untuk berlanjutan? It shouldn't happen in the first place. So I think that I always believe that in anything that we are fighting for, in any cause that we want to advocate for, we have to start from ourselves. So ini juga macam apa yang Firdaus katakan tadi lah, we have to tell ourselves that seeking justice is not wrong. It's not something that we should be ashamed or afraid of doing. And it's so sad that because of this, because of our society and the norms, the things that have been normalized, we tend to be afraid to seek justice and to nila untuk menuntut keadilan. So I think that it has to start from us, and then we can, like Firdaus mentioned as well, we tell our friends and widen that network, find your allies, and build solidarity. So in short, apa yang boleh dilakukan pada waktu ini, pada masa sekarang is you can just go to the website. There's a lot of information for you to access there. Tapi apa-apa program ataupun inisiatif yang akan dikeluarkan dan dijalankan oleh pihak Tiada Guru, memang kami akan umumkan dalam media sosial. So just follow us on social media everywhere, and any updates and announcements will be posted there. Okey, terima kasih kepada saudari Fika. Mungkin saudari Firdaus boleh ulas juga sedikit tentang isu ini, walaupun saudari Firdaus bukan peguam di dalam kes ini, tetapi beliau faham dan mengikuti juga. Mungkin boleh ulas sedikit. Dan saya terfikir saudari, bagaimana sebenarnya orang takut ataupun orang malas untuk pergi bawa ke mahkamah kerana kadang-kadang proses mahkamah ni sangat-sangat panjang sebenarnya,
dan ada orang cakap membuang masa, dia akan mengorbankan banyak tenaga, wang dan sebagainya. Apa komen saudari? Terima kasih Saudara Mukmin. Apa yang disebut tadi, apa yang saudara sebut tadi tu memang merupakan antara faktor-faktor mengapa ada antara kita yang tidak mahu memfailkan kes walaupun asas ataupun alasan untuk failkan kes tu adalah untuk perkara yang benar, untuk menegakkan hak kita sendiri. Dan seperti yang saudara Mukmin sebut tadi, ya, proses mahkamah, ya, sememangnya boleh menjadi lama, dan semasa saya masih lagi dalam profession guaman dulu, ya, isu kes yang sampai bertahun-tahun di mahkamah itu juga menjadi satu isu yang di mana telah diketengahkan dalam mana kita membincangkan mengenai proses mendapatkan keadilan di mahkamah, ya. Selalunya, ya, target apabila satu kes difailkan, secara idealnya kes itu patutnya digulungkan ataupun diselesaikan selesaikan sampai keputusan oleh mahkamah dalam masa 9 bulan. Tapi apa yang kita lihat dalam kes Siti Nafira ini difailkan 2018. Sekarang 2021 masih lagi belum selesai, ya. Itu apa yang saya nak katakan di sini adalah, ya, proses mahkamah boleh menjadi panjang, terutamanya apabila terdapat orang panggil permohonan interlokutory. Maksudnya kat sini bila kita filekan satu tuntutan ini bukan terus saja boleh ke perbicaraan, ya, tapi ada juga permohonan yang mungkin juga difailkan oleh pihak yang lagi satu, ya. Contohnya dari mungkin dia akan gunakan alasan-alasan teknikal untuk menggagalkan tuntutan. Ada banyak sebab, tapi ada juga alasan-alasan lain yang technically atau legally mungkin juga boleh diterima dan mahkamah perlu mendengar dan memutuskan permohonan interlokutory. Jadi bila ada permohonan ini jadi lagi mempanjangkan lagi proses tersebut, dan sebab itulah, ya, bila dilihat panjangnya proses ini boleh melemahkan semangatlah orang yang nak filekan tuntutan. Tapi apa yang saya nak katakan di sini adalah proses-proses ini wujud bagi menjamin bahawa hak asasi yang memang hak kita seperti yang termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan dapat dijamin dan dapat dipertahankan. Jadi bagi saya apa yang saya nak katakan di sini adalah pentingnya untuk kita mendapatkan satu sistem sokongan yang kuat supaya kita kuat untuk, ya, melalui proses ini sehingga selesai, ya. Jadi apa yang saya difahamkan dalam kes Siti Nafira ini juga terdapat beberapa permohonan interlokutory dan di mana telah didengarkan dan diputuskan yang memihak kepada Siti Nafira. Jadi bagi saya, kalau Siti Nafira ini tidak ada sistem sokongan yang kuat, ya, seperti contohnya kempen tiada guru, orang-orang di belakang kempen tiada guru, ya, itu permohonan-permohonan ini mungkin boleh melemahkan semangat. Tapi apa yang dapat kita lihat dalam kes ini dan adalah satu perkara yang baik, satu perkara yang memberi lebih semangat. Dan bagi saya, credit goes to the people behind kempen tiada guru yang memastikan kesemua permohonan interlokutory ini dan proses-proses ini dapat dilalui dan dapat diuruskan, dan keputusan-keputusan setakat ini adalah memihak kepada Siti Nafira. Itu sajalah. Terima kasih. Kalau kita lihat kes-kes Siti Nafira ini sebenarnya banyak juga alasan-alasan teknikal, kerana selain Siti Nafira itu
memfailkan saman, tetapi ada juga daripada pihak defendant, guru itu sendiri untuk cubaan untuk menolak kes ini sebenarnya. Tetapi apa yang terjadi adalah kes Siti Nafira semuanya berjaya, banyak yang berjaya, akan diteruskan daripada masa ke semasa, akan dibicarakan dan sebagainya lah. Jadi itu yang terjadi. Dan kalau kita nampak sebenarnya dia, kalau kita nampak dalam satu kes mahkamah ini, kita tidak boleh lihat dia okey sudah file mahkamah itu sahaja. Akan ada negosiasi berlaku sebenarnya, dan kita risau sebenarnya anak-anak ini, orang yang mau menuntut keadilan ini, bagaimana keadaan mereka, keluarga mereka. Kita risau jika ada ugutan ataupun gertakan dan sebagainya. Itulah yang dikatakan daripada saudari Firdaus tadi, bahawa perlunya ada sistem sokongan ini, kerana kalau tidak masanya panjang, prosesnya sangat panjang, dan mungkin ada perkara yang berlaku di belakang, kan di luar mahkamah itu sendiri, mungkin dijumpa orang tuanya dan sebagainya. Itu akan melemahkan lah. Jadi kita perlu sokongan. Apa yang dikatakan oleh saudara Fika tadi adalah solidariti kita semua untuk melihat kebajikan Siti Nafira dan kawan-kawan yang lain yang menyaman dan sebagainya. Okey, ini saya fikir soalan terakhir. Saya faham, saya minta maaf, saya tahu banyak persoalan-persoalan dan forum malam ini sangat hangat, sangat panas, tetapi mungkin masa mencemburui kita juga sebenarnya. Jadi ini saya putuskan untuk soalan yang terakhir lah daripada Steven Kemer. Okey, apakah pandangan kamu tentang kabar angin kes Siti Nafira 2018 dihasut oleh pihak ketiga belakang tabir yang tidak puas hati dengan guru dan sekolah yang terbabit? Apa komen saudari Fika selaku jurucakap kempen Tiada Guru? Silakan. Pandangan saya ini merupakan satu lagi cara ataupun attempt orang untuk diskredit kes Siti Nafira. Kenapa dia susah payah? Sebabkan proses untuk memfailkan litigasi ini sangatlah panjang. Dia memakan banyak masa, dia memakan kos dan juga tenaga. Dan sepanjang proses ini, memang Siti Nafira, dia sendiri, keluarganya, orang-orang yang terdekat dengannya memang ada kena kena ugut, disuruh untuk mendiamkan diri, dicuba untuk didiamkan. So kenapa dorang mau melalui kepayahan, kesusahan tu setakat untuk kalau betul lah dorang dihasut oleh pihak ketiga yang tidak puas hati dengan guru dan sekolah tu, kenapa dorang mau bersusah payah menyusahkan diri untuk melalui proses ini? Saya rasa sangat tidak adil tentang kabar angin seperti ini. Sebab perjuangan ni memang sesuatu yang ini memperjuangkan isu dan perkara yang seperti saya katakan tadi, ini bukan isu baru. Ini sesuatu yang berleluasa, yang telah berlaku untuk sekian lama. So untuk mengatakan yang Siti Nafira ini dihasut kerana pihak ketiga tidak puas hati dengan guru dan sekolah terbabit, saya rasa sangat tidak adil dan sangat tidak patut pun dikatakan begitu. Ya. Sebab ini memang isu yang penting, yang perlu finally now we are talking about it openly, and a lot of people have been very supportive of Tiada Guru, which we are very grateful for. So the public interest case has definitely sparked a movement, almost like a revolution, I would say. Because it's shedding light on an issue on corruption and abuse of power in education that has been ongoing for far too long. So ini perjuangan yang sangat penting dan sangat diperlukan. So saya rasa tidak adil untuk berkata begini tentang Siti Nafira. Okey, terima kasih kepada saudari Fika. Sebenarnya saya pun lihat sendirilah ketika isu ini tular, banyak tuduhan-tuduhan yang saya fikir agak meleset sebenarnya, cubaan-cubaan untuk menjatuhkan moral pelajar-pelajar ini sebenarnya, dan saya pikir persoalan ini tidak valid lah. Dan kita, apa yang paling penting adalah hal ini telah dibawa di mahkamah. Kalau Siti Nafira salah, dia akan dikenakan hukuman.
Kalau guru salah, dia akan dikenakan hukuman. Saya fikir itu sudah cukup adil sebenarnya. Tidak ada benda ni bukan mudah sebenarnya. Kalau mau tuduh Siti Nafira ada orang di Black Tabir dan dia terikut dan sebagainya, selepas itu ada lagi kan, dan proses daripada saudari Fika katakan tadi panjang sebenarnya. Kenapa anak-anak ini mau membuang masa, membuang tenaga dan sebagainya, dan menjatuhkan lagi reputasi, moral dan sebagainya. Jadi benda ini saya fikir tidak adil juga kepada anak itulah. Jadi terima kasih atas kesemua soalan. Saya minta maaf tidak dapat membacakan semua soalan yang ada. Saya mau pergi kepada sesi penggulungan kepada kedua-dua panel. Kepada Firdaus dahulu. Kepada saudari Firdaus, apa nasihat saudari kalau kita nampak tadi bahawa kita banyak bercakap tentang ketakutan, kefahaman orang tentang undang-undang, itu yang menyebabkan orang-orang menjadi takut, tidak tahu dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan penindasan, ketidakadilan berlaku berpanjang-panjangan dan dibiarkan dari masa ke semasa dan memberi kesanlah kepada sektor-sektor ataupun bidang-bidang tertentu lah. Jadi apa nasihat saudari Firdaus untuk memperkukuhkan lagi keberanian orang ramai supaya mahu mengambil tindakan undang-undang? Silakan saudari Firdaus. Okey, nasihat ataupun kata-kata yang saya nak kongsikanlah sebagai penggulungan di sini ya adalah bahawa isu guru ponteng sekolah ini ya extreme absenteeism by teachers ya adalah bagi saya cerminan suatu isu yang menjadi wabak dalam sistem pendidikan di negara kita ya. Wabak di sini kerana isu ini dibiarkan berlarutan, isu ini dibiarkan berleluasa, dan isu ini ya kita perlu lihat bukan sekadar isu yang memberi impak kepada Siti Nafira ataupun 3 pelajar yang baru saja memfailkan litigasi, tapi isu ini memberi impak kepada anak-anak kita, anak-anak Malaysia. Dan jika mana kita tak dapat menjamin pendidikan yang berkualiti, jika mana kita tidak dapat menjamin akses dan peluang yang sama rata untuk mendapat pendidikan yang berkualiti kepada semua anak-anak di Malaysia ini, yang rugi itu adalah masyarakat kita sendiri, negara kita sendiri. Jadi kita perlu lihat bahawa pendidikan dan menjamin hak kepada pendidikan adalah pelaburan yang mana perlu diberi perhatian yang serius oleh kerajaan kita ya. Itu satu. Dan yang kedua, isu ini juga adalah cerminan bahawa sistem pendidikan di negara kita perlu semakan dan perlu pembaharuan ya yang menyeluruh dan serius. Kerana apa yang kita lihat adalah budaya untuk berdiam, budaya macam yang saudara Mukmin cakap tadi untuk mendiamkan orang yang mengetengahkan isu ini. Itu budaya itulah ya telah menyebabkan sistem pendidikan Malaysia ini di tahap yang kita lihat sekarang ya, di mana tidak semua anak-anak di Malaysia dapat menikmati hak pendidikan itu ya. Pendidikan perlu dilihat sebagai satu hak asasi. Pendidikan bukanlah satu keistimewaan. Siapa yang ada duit saja boleh dapat. Pendidikan bukanlah suatu kebajikan. Mungkin kalau ada NGO yang nak buat macam saudara Mukmin sekolah alternatif, okey barulah kita boleh bagi hak pendidikan. Tidak boleh. Pendidikan itu adalah hak asasi yang di mana kerajaan yang telah menandatangani convention itu perlu jamin dan perlu sediakan dan perlu pertahankan. Dan pengakhiran saya adalah jika kerajaan, jika sistem pendidikan kita dan semua yang berada dalam sistem tersebut benar-benar menghormati hak anak-anak kita, hak rakyat terhadap pendidikan, kita tidak akan membiarkan mana-mana pelajar lagi dinafikan hak mereka. Kita tidak akan membiarkan mana-mana pelajar lagi dibiarkan nasib mereka ketinggalan dalam mendapatkan pendidikan, dalam menikmati
hak asasi mereka sendiri untuk mendapatkan pendidikan yang sama rata seperti anak-anak Malaysia yang lain. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Firdaus, sangat menarik penggulungan daripada saudari Firdaus, dan saya minta penggulungan juga daripada saudari Fika. Tetapi saya ada satu soalan yang saya simpan-simpan sebenarnya. Soalan ini adalah daripada mantan Presiden Kelab Sastra Mahasiswa Universiti Malaysia Sabah, dan sekali lah saya harap saudari Fika boleh gulung selepas itu. Soalannya berbentuk begini: sepanjang proses menyaman guru tersebut, pasti ada sebilangan kelompok masyarakat, sama ada masyarakat umum atau kelompok guru yang tidak berpuas hati dan beranggapan kempen ini memburukkan reputasi sekolah dan guru-guru. Pasti hal ini sedikit sebanyak menimbulkan persepsi atau tomahan terhadap pelajar yang menyaman tadi. Okay? Persoalannya, adakah pihak penggerak atau pasukan belakang tabir yang telah menyediakan khidmat konseling ataupun apa-apa bentuk psikologi ataupun guide penunjuk arah agar para pelajar yang terlibat tidak diganggu daripada segi emosi dan keselamatan, mungkin termasuk juga kebajikan. Kan saudari Fika boleh terus gulung untuk forum malam ini. Okay, saya jawab dululah soalan soalan tersebut, dan juga sekali gulung lah sekaligus kan. Okay, dari segi untuk to provide a support system lah basically kan, dan juga guide untuk pelajar-pelajar ni sekiranya saya rasa soalan ni berbunyi sekiranya ada lagi pelajar yang ingin mengambil tindakan yang sama lah kan. So of course, to be realistic, Tiada Guru pun satu kempen yang agak kecil juga orang-orang yang terlibat dalam kempen ini. So dari segi untuk offer guide ataupun macam sokongan terhadap pelajar-pelajar ini memang boleh, tapi kita juga kena jadi realistik jugalah. Kempen Tiada Guru sendiri mungkin tidak berkemampuan untuk memberikan to offer this kind of support, but we would be able to connect these students to perhaps some individuals or organizations who are better equipped to assist them in these things. So mungkin dari segi hal perundangan untuk dan protection kan, untuk memastikan bahawa mereka tidak diganggu ini, terutamanya dari segi mental dan emosi, we may be able to refer them to like organizations or people who are experts or who have more experience in dealing with these things. So I think we would like to view Tiada Guru as a bridge, sesuatu untuk menghubungkan pelajar-pelajar dengan pihak-pihak yang lebih arif ataupun yang lebih berpengalaman dalam isu-isu dan hal-hal seperti ini. Untuk penggulungan pula, this is why I said that it's very important to build solidarity. So itu yang kita ingin buat sekarang. Kita ingin mengembangkan jaringan ally ataupun sokongan dari orang-orang yang mungkin yang juga berani untuk menyuarakan tentang isu ini dan berani untuk mendukung isu ini, dan untuk mengadvokat isu ini bersama dengan kami. So dari segi by building that network and by building that solidarity, then we would also be in secara tidak langsung, we would also be creating a support system for this community of people, this community of advocates, because those involved in the campaign are also students who may not be directly involved in the case, but they are students who support the cause and who want to see justice served for students and future generations to come. So untuk penggulungan tu, saya cuma ingin berterima kasih lah banyak-banyak, sebab saya rasa perbincangan pada malam ini sangat rancak dan menerima, saya rasa feedback yang positif lah
kebanyakannya positif saya rasa. Dan so saya berterima kasih kerana ramai orang yang saya rasa ramai orang yang seperti kami yang berasa sangat bersemangat tentang isu ini dan ingin melihat keadilan dituntut dan dijamin untuk pelajar-pelajar ini, untuk generasi masa hadapan. So itu sejak dari saya. Terima kasih banyak-banyak semua kerana menonton dan teruskan menyokong dan memberi sokongan kepada Tiada Guru. Ya, itu saja. Okey, terima kasih banyak-banyak Saudari Fika. Terima kasih banyak-banyak kepada Saudari Firdaus yang sudi meluangkan masa dengan kita pada malam ini. Sesi agak terkawal walaupun agak panas, kita dapat juga mengawal masa dan sebagainya. Terima kasih jawatan kuasa di belakang. Sebenarnya untuk menyiapkan forum ini ada banyak orang yang bersusah payah, mesyuarat berkali-kali, menyediakan poster, menyediakan technical, Izzat ada di belakang kita dan sebagainya. Ada Saudari Syakila, Yeyen Ko, ada banyak lagi lah orang-orang yang terlibat dengan forum ini. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih banyak-banyak kawan-kawan yang menonton pada malam ini setia pada sampai sekarang daripada awal hingga akhir, sudi meluangkan masa. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap kawan-kawan boleh terus tengok page daripada Tiada Guru ini, boleh klik, like, follow dan tengok lagi apa lagi dari masa ke semasa, update-update daripada kita lah. Dan saya petik sedikit daripada Firdaus tadi, kita tidak mahu perkara ini menjadi wabak. Impaknya kepada generasi akan datang, generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita, jiran-jiran di masa akan datang. Dan perkara ini perlu diberi perhatian serius oleh kerajaan. Itu paling penting. Pemerintah kita itu sendiri dan sistem pendidikan kita pada hari ini perlu sentiasa disema imbang. Okey, jangan dia menjadi satu kuasa absolut dan kita tidak mau juga dia ada satu sentimentasi berkepentingan di dalamnya, karena yang menjadi terkesan itu nanti anak-anak kita juga. Sebenarnya kita mau melihat satu generasi yang sihat di dalam udara yang segar, udara pembangunan di Malaysia lah. Nasihat saya kepada guru-guru di luar sana, janganlah terasa hati dan sebagainya. Kita ini guru penyuluh hidup, penyuluh bangsa kita sebenarnya. Kalau perkara-perkara ini takut dibicarakan, kita mengatakan gara-gara menconteng arang dan sebagainya, ini tidak adil sebenarnya. Kita guru-guru, saya guru. Perkara ini sebenarnya menyedihkan sebenarnya. Kalau ikutkan saya sendiri pun boleh marah kalau saya sendiri dikenakan. Tetapi kita kena adil ke semua perkara. Anak-anak itu ada hak, perlu diberitahu dia ada hak dan dia perlu untuk nyatakan apa-apa sahaja. Kalau perkara itu salah, dia akan dikenakan hukuman. Kalau perkara itu betul, kita pula yang akan dikenakan hukuman. Jadi tolong saya minta guru-guru menyokong perkara ini, kerana ia juga akan melibatkan dan menyusahkan kawan-kawan guru yang kita yang bertanggung jawab, yang rajin dan sebagainya. Jadi daripada wacana malam ini kita nampak sebenarnya kita sebagai manusia, kanak-kanak sebagai manusia dilindungi haknya. Kita ada banyak akta sebenarnya, daripada akta pendidikan, akta undang-undang Malaysia, akta antarabangsa, anak-anak dan sebagainya. Kita ni dilindungi sebenarnya. Jangan pernah takut untuk bercakap sesuatu yang mana boleh memberi impak yang besar pembangunan di masa akan datang lah. Jadi wacana malam ini sebenarnya perlu disuburkan lagi. Kalau siapa-siapa pihak yang mungkin tidak berpuas hati dan mau membuat forum mungkin di pihak yang lain, ya silakan. Kita datang untuk dengar. Dan ada pihak yang mau berdebat, silakan. Kita juga sudi untuk berdebat dengan mana-mana pihak. Kalau ada yang bertentangan dengan apa yang dibawakan oleh kempen Tiada Guru lah. Kita ini demokrasi, kita boleh berekspresi dan bebas untuk bercakap sebaik-baik. Okey, saya harap perkara ini boleh dilihat, janganlah gara-gara nilai setitik rosak susu sebelangah. Kalau daripada Usman Awang, dia mengatakan bahawa memburu ke padang datar dapat rusa belang kaki, memburu ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Kita perlu menuntut ilmu dengan secukup-cukupnya sebenarnya. Tetapi bagaimana pelajar itu mau menuntut ilmu secukup-cukupnya kalau cikgu-cikgunya menular, hilang, tidak masuk kelas, ponteng dan sebagainya. Jadi Usman Awang sendiri sudah cakap bahawa kita perlu dapat pendidikan yang secukupnya. Jadi Sohogi daripada aktivis mahasiswa Indonesia mengatakan bahawa guru bukan dewa.
guru yang tidak tahan. Murid ini bukan kerbau. Jadi murid bukan sekadar ikut-ikut dan sebagainya. Dia tahu haknya. Dia boleh bercakap dan sebagainya. Guru-guru yang merasakan dia berkuasa total ini boleh masuk ke tong sampah lah kan. Jadi saya guru, saya menghormati hak semua orang, termasuk hak kanak-kanak, hak pelajar itu tadi. Kita berani menyatakan benar kepada tempatnya. Semoga semua kita dirahmati oleh Tuhan, dan saya harap acara begini dapat dilangsungkan lagi. Terima kasih para penganjur, KPN Tiada Guru, Borneo Komrad, Pakostras. Terima kasih jemputan MCCSR yang banyak mendukung juga kita daripada sebelum-sebelum ni. Kawan-kawan mahasiswa, seorang mahasiswa, Klub Sastra Mahasiswa, dan banyak lagi lah yang saya boleh sebutkan. Terima kasih. Semoga kita semua dijauhi daripada wabak COVID. Tetap duduk di rumah, kalau perlu duduk di rumah lah, kalau perlu bekerja dan berhati-hati dan sebagainya. Dan terima kasih, jangan lupa makan. Assalamualaikum.